Hari ini saya pergi ke Kuching. Pagi tadi saya naik flight pukul 9.30. Apabila sampai di lapangan terbang Kuching, saya diberitahu supaya tunggu di tempat immigration. Mereka kata nama saya ada dalam satu senarai, satu list. Lepas itu saya dibawa ke satu bilik dalam mana mereka minta saya tunggu. Selepas tunggu lebih kurang 15 minit, mereka bagi saya satu surat. Surat itu bila saya buka, saya baca, dia kata saya tidak dibenarkan masuk ke Sarawak. Dan mereka gunakan Section 65 Akta Immigration. Apa yang penting tuan-tuan puan-puan adalah ini. Pertama, saya ahli parlimen Malaysia, ahli parlimen kawasan Puchong. Saya adalah wakil rakyat kawasan Puchong. Dan saya adalah wakil mereka dalam parlimen. Itu nombor satu. Nombor dua, saya adalah seorang ahli CEC DAP. Memang kita semua tahu sekarang election berlangsung di Sarawak. Ada pilihan raya di Sarawak. Dan untuk pilihan raya ini ada calon-calon daripada parti saya, daripada parti DAP yang mengambil bahagian. Jadi kalau ahli-ahli parti saya boleh jadi calon, saya tidak faham kenapa saya sebagai seorang ahli CEC DAP tidak dibenarkan masuk ke dalam Sarawak. Nombor tiga, apabila saya sampai di situ saya diminta tunggu. Langsung tidak ditanya kepada saya, kenapa saya datang ke Sarawak, kenapa saya datang ke Kuching. Tuan-tuan, kita sebagai orang biasa, kita semua tahu masa pilihan raya, saya rasa semua orang kita kena terima. Pilihan raya ini adalah satu tempat di mana ada orang lawan. Ini bukan lawan fizikal lah, ini lawan secara politik. Maka ada calon DAP, ada calon BN, memang ada calon-calon lain. Apa yang penting adalah ini, untuk kita pastikan ada satu pilihan raya yang adil. Kita mesti benarkan semua orang hadir untuk memberi sokongan kepada calon-calon mereka. Tidak boleh kita ada satu keadaan di mana undang-undang digunakan untuk menghalang sesebahagian sahaja daripada orang itu daripada masuk untuk berkempen untuk pilihan raya. Saya mau tanya kepada mereka yang bertanggungjawab. Dalam Section 65 dikatakan State Authority. Dan saya nak tanya, sama ada ataupun tidak Adnan Satim, saya nak tanya kepada dia, adakah beliau sedia sekarang duduk bersama dengan saya, kita bincang berkenaan dengan Section 65? Is Adnan Satim prepared to sit with me now and discuss the legal provisions of Section 65? Why is it that only members of parliament from the DAP, PKR, also from Amanah, and a few other individuals that are actually barred? How do we pose a threat to you, our brothers and sisters in Sarawak? Kita dalam DAP, kita memang memegang kepada satu prinsip. Manapun kita mau lawan, manapun kita lawan dalam court, kita lawan dalam, kalau kita ada sukan, boxing match atau apa-apa. We have to be fair. Apa yang kita mau satu perlawanan yang adil. Kalau seorang itu mau menang, you kena jadi gentleman. Gentleman. Maknanya, kalau kita mau lawan, kita lawan terus terang. Kita tak boleh ikat tangan satu orang, lepas itu minta dia masuk gelang. We can't tie the hands of our opponent and ask them to move into the boxing ring. This is completely unacceptable. Our position is very clear. Tuan-tuan puan, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa yang kita di dalam parti DAP kata berkenaan dengan Ketua Menteri Sarawak itu cukup betul. Dia sebut dia ini seorang reformis. Senang kita nak sebut kita reformis. Senang kita nak ke atas pentas kita sebut reformis. Tapi apa yang penting tuan-tuan puan, kita kena lihat kepada apa yang mereka lakukan. Sometimes we have to judge people by their actions. They can say what they want to say,
but heart, what they do, their actions speak louder than words. Jadi di sini saya, sekali lagi, saya mencabar sesiapa yang bertanggungjawab. You want to bar us from coming into Sarawak? You have the power under the law, yes. But come forward now. Are you prepared to sit with us? All of those people who have been barred, come forward and explain. Why did you bar us? Why are you doing this? Especially in a time where there is an election. Tuan-tuan dan puan, yang kita nak bawa kepada rakyat semasa pilihan raya ini, dua perkara yang cukup penting. First, persoalan berkenaan dengan undi di Sarawak. Ramai yang sebut bahawa pilihan raya ini adalah pilihan raya negeri. Maknanya ini berkenaan dengan Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sarawak. Saya setuju. Itu adalah satu daripada bahagian dia. Tapi yang satu yang lebih penting kita juga perlu ingat. Yang penting kita perlu ingat adalah bahawa sokongan yang diberikan kepada Ketua Menteri adalah sokongan yang diberikan kepada Kerajaan Pusat juga. Dan Ketua Kerajaan Pusat itu adalah seorang yang bernama Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan, saya tidak perlu sebut satu persatu, tapi kita semua tahu. Kita semua baca surat khabar, kita semua tengok, kita baca internet. We know the problems that have currently come into play during the time of this man's rule. Kita semua tahu berkenaan dengan kes 1MDB. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan, bagaimana apabila berlakunya isu berkenaan 2.6 billion ini. 2.6 billion. When the issue first broke out, apa berlaku? Pada masa itu memang bila disebut oleh orang seperti Tony Poa dan sebagainya, tidak diambil serius. Tetapi apabila berita ini dikemukakan oleh satu newspaper daripada negara yang luar, WOSJ, Wall Street Journal, kita masih ingat lagi, masa itu Najib Tun Razak kata, okay, we will set up what is known as a special task force. Special task force. Special task force itu terdiri daripada 4 orang. Ketua Polis Negara, Ketua MACC, Bank Negara Chairman, dan Peguam Negara. 4 orang ini, mereka dikumpul untuk adakan satu special task force. Special task force itu tujuan untuk siasat 2 perkara. Nombor 1, adakah wang itu dimasukkan dalam akaun seseorang tersebut? Nombor 2, kalau begitu, apakah tujuan wang tersebut dan sama ada ataupun tidak, ada ataupun wujud mana-mana kesalahan dalam tindakan ini. Selepas beberapa ketika, kita semua ingat lagi, apabila satu hari disebut bahawa ada satu kertas pertuduhan, one charge sheet apparently. Apa berlaku? Kita lihat bagaimana seorang yang paling kuat di Malaysia, yaitu Peguam Negara. Peguam Negara begitu saja disingkirkan daripada jawatan dia. I think we all remember how it is. We all read overnight there was this rumor about a charge sheet. The next thing we were told, the next morning we all got up to read the fact that the Attorney General of Malaysia was removed. Now, ladies and gentlemen, how do we just accept that these kind of things happen without a reason, without explanation? Ini adalah apa yang berlaku di negara kita. Kalau kita pergi ke luar negara, kita beritahu kepada orang bagaimana berlakunya perkara ini di Malaysia. People look at us and they ask you, what kind of legal system do you have? Saya sebagai ahli parlimen, saya sebagai peguam, saya sebagai ketua Biro Undang-Undang DAP, isu ini saya bangkitkan di parlimen. We have to ask ourselves, is this right? Jadi selepas daripada itu, apa yang kita lihat? Kita lihat ada seorang peguam negara yang baru. Peguam negara baru itu datang, dia kata, ya memang setuju wang ini dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri, tapi ianya satu donation. Saya rasa kita semua tahulah berkenaan dengan donation ini, tapi itu adalah hasil siasatan. Tapi apa yang penting tuan-tuan adalah ini. Kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kita keluar untuk undi, kita kena fikir 2 perkara. Satu, kita kena fikir politik tempatan, itu cukup penting. Dan kedua, kita kena lihat kepada politik in the larger picture. Apa yang saya sebut di sini adalah berkenaan dengan kerajaan pusat. Dan saya rasa pilihan raya ini cukup penting. Kerana pilihan raya ini adalah pilihan raya yang terdekat dengan masa skandal 1MDB dan juga kewangan yang lain yang berbangkit di Malaysia hari ini. Pilihan raya ini adalah juga pilihan raya yang paling terdekat kepada keadaan-keadaan di dalam UMNO hari ini. Di mana kita lihat bagaimana di dalam UMNO sendiri ada keretakan. Kita lihat bagaimana timbalan Perdana Menteri
pada masa lalu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin disingkirkan. Kita lihat bagaimana sekarang kita juga ada Mahathir Mohamad yang tampil naik sepentas dengan kita, yang katakan kepada rakyat Malaysia bahawa perlu dibuat pertukaran di UMNO. So this is the election which is closest to all these events. Jadi ianya penting untuk kita lihat bagaimana rakyat di Sarawak sekarang membuang undi, dan itu akan membawa kepada signal berkenaan dengan keadaan politik di negara kita pada hari ini. Jadi saya minta semua di sini, apabila kita keluar untuk undi, kita fikir dalam 2 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan, kita dalam DAP, kita telah pun cergas datang ke Sarawak, di situ mengadakan banyak projek di bawah impian Sarawak. I think all of you all can see, we have got the records to show how it is we have been going all over Sarawak to make sure that not only the presence is felt, but also to make sure that we actually start picking up on issues which have been neglected by the Sarawak government for many years. Selepas kita lakukan, selepas Tony Pua, selepas dari DAP daripada semua tempat di Sarawak, selepas kita mulakan impian Sarawak, kita lihat bagaimana kerajaan negeri Sarawak, mereka terus lihat kepada apa yang kita buat, mereka pun turun padang, mereka pun mula dengan aktiviti-aktiviti tersebut untuk menunjukkan rakyat Sarawak bahawa mereka juga lakukan kerja. Ini menunjukkan, tuan-tuan dan puan, pentingnya kita ada satu pembangkang yang kuat. Ini menunjukkan bahawa kita dalam BAP telah pun membawa kepada satu keadaan di mana BN di Sarawak sekarang, mereka tahu bahawa mereka perlu lakukan kerja. So we have to look at that angle. Dan saya di sini mengucapkan tahniah kepada rakyat di Sarawak kerana berikan sokongan kepada kita dalam BAP. That is the first angle. The second angle, ladies and gentlemen, saya minta semua di sini, pilihan raya ini, kita di semua tempat, kita di Miri, malam ini kita di Sibu, malam ini kita di Bintulu, malam ini, biar kita semua fikir malam ini. Saya minta semua rakyat negeri Sarawak supaya kita bersama-sama beritahu kawan-kawan kita, apa yang penting adalah untuk kita menunjukkan kepada Barisan Nasional bahawa kita sedia di Sarawak untuk pastikan bahawa kita ada satu pembangkang yang cukup kuat. Kita bagi sokongan kita kepada parti DAP. Kita pastikan bahawa signal itu dihantar kepada Najib Tun Razak di Malaysia, bahawa selepas daripada pilihan raya di Sarawak ini, kita lihat bagaimana rakyat menunjukkan bahawa mereka marah, mereka tidak puas hati dengan pimpinan Najib Tun Razak, dan bahawa itu akan terus membara. Dan itu akan menjadikan satu ombak yang akan terus kepada GE14, di mana kita di sini, di seluruh Malaysia, kita boleh lihat perubahan di Putrajaya. Dengan itu, tuan-tuan dan puan, saya minta maaf saya tidak dapat hadir di hadapan kamu. Tapi saya rasa semua rakyat tahu kenapa saya tidak ada di sana, kerana tidak dibenarkan. Bukan saya tidak mau datang ke Sarawak, tapi walaupun saya tidak ada di situ secara fizikal, tapi memang kita ada teknologi hari ini, dan saya bersama-sama dengan kita semua malam ini. Jadi saya minta kepada semua di sini, berikan sokongan kepada calon-calon kita. Terima kasih kepada semua di Miri, terima kasih kepada semua di Sibu, terima kasih kepada semua di Bintulu. Thank you very much. Thank you.